52. Wa an Abi Yahya Usayd bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'milni kama ista'malta fulanan faqal innakum satalqawna ba'di athrah fasbiru hatta talqawni 'ala al-haud muttafaqun alaih. Dan dari Abi Yahya Usayd bin Hudayr radhiyallahu an, ada seorang di kalangan Ansar. Ansar ialah penduduk Madinah yang masuk Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bantu Nabi, yang tolong Nabi, tolong sahabat-sahabat yang berhijrah. Mereka yang mendapat redha, rahmat yang sangat mulia, mendapat berkat doa Nabi SAW, zuriat keturunannya. Ada di kalangan seorang Ansar, seorang sahabat Nabi daripada penduduk asal Madinah, berkata, wahai Rasulullah, mengapa tak lantik saya sebagaimana dia dilantik Sianu bin Sianu? Dia tengok Nabi lantik belakang orang ni jadi tok mulu, orang ni jadi penglima, orang ni jadi hakim, orang ni jadi pengumpul zakat, pengumpul jizyah daripada orang bukan Islam, ditugaskan untuk jadi hantar surat dan seumpamanya, terutamanya menjadi pemimpin daerah. Dia tengok dia dekat dengan Nabi, Nabi dengar dia, tapi Nabi tak latih dia. Mungkin Nabi tak latih dia, Nabi tengok dia tak layak, dia tidak ada kemampuan. Orang yang ada kemampuan Nabi lantiklah, yang tak ada kemampuan Nabi tak latih. Oleh kerana Nabi tak latih, Nabi latih tak latih, mintaklah. Mintak. Biasanya kalau hak mintak jawatan ni Nabi marah. Nabi marah. Demi Allah, aku tidak akan beri jawatan kepada orang yang minta jawatan. Kepada orang yang ingin nak ke jawatan, demi Allah aku tak beri, Nabi kata. Ada hadis menyebut demikian. Tapi sahabat ni sahabat yang baik, Nabi tak marah. Dia minta jawatan, Nabi tak marah. Nabi kata, jawab ke dia, innakum satalqawna ba'di asrah, kamu akan bertemu selepas aku tak ada, asrah, sifat mementingkan diri. Orang yang pegang jawatan ni kerana nak harta, bukan kerana nak tunaikan amanah. Pegang jawatan kerana nak harta, bukan kerana nak tunaikan amanah. Akan tiba di akhir zaman. Fasbiru, sabar, Nabi kata. Hatta talqawni 'ala al-haud, sehingga mu bertemu dengan aku di kolam Kautsar pada hari kiamat. Mu sabarlah, tak apalah mu tak ada jawatan pun. Susah tak apa, sabar. Kita temu, Nabi kata, kita akan bertemu di kolam Kautsar. Hadis ni menunjukkan yang pertama, selepas Nabi wafat ataupun di akhir zaman, termasuk zaman kita ni, zaman Nabi sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia, akan berlakulah orang berebut jawatan. Ambil jawatan ni kerana apa? Kerana nak harta, nak kedudukan, nak jaga kepentingan diri, bukan untuk menunaikan amanah agama, menegakkan Islam. Untuk dia dan puak-puak dia akan tiba masanya orang yang ambil jawatan untuk dunia, bukan untuk menegakkan agama Allah dan syariat Allah. Padahal ambil jawatan untuk menegakkan syariat Allah ni fadilah yang paling besar. Kalau kita baca dalam hadis, Nabi sebut, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh, al-imamul adil, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi,
wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara Allah khalian fafadat 'ainah. 7 jenis manusia Nabi kata di hari kiamat kelak di padang mahsyar akan mendapat naungan payung daripada Allah teduh di padang mahsyar. Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang dipegang jawatan untuk menegak syariat Allah. Ini yang pertama, nombor 1. Paling tinggi sekali. Yang kedua, orang yang hatinya bergantung ke masjid. Ini nombor 2. Yang ketiga, orang muda yang beribadat kepada Allah sejak mudanya. Yang keempat, orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, kerana mati. Yang kelima, orang yang boleh menahan nafsu dia ketika diajak oleh perempuan yang bangsawan, yang rupawan, yang cantik untuk mengerjakan maksiat. Lalu dia kata, saya takut pada Allah. Yang keenam, orang yang memberi sedekah di tempat yang sunyi, betapa murahnya sehingga apa yang disumbang oleh tangan kanan tak disedar oleh tangan kiri. Tempat sunyi orang tak sedar. Yang ketujuh, orang yang berzikir. Yang berzikir nombor 7. Berzikir jauh pada orang. Berzikir, beribadat, diri dia menangis di tempat yang sunyi kerana Allah. Yang ketujuh. Ini dia 7 martabat, 7 jenis manusia yang Tuhan lindung pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang menunaikan kewajipan untuk menegakkan syariat Allah. Nabi kata akan tiba di akhir zaman, orang yang ambil ini kerana asarah untuk diri dia, anak beranak dia dan keluarga dia. Akan tiba masanya begitu. Nabi kata, musabarah. Sabarlah, aku tak beri jawatan, kamu tak apalah. Mu sabar. Kita bertemu di kolam di hari kiamat kelak. Iaitulah adanya kolam Kautsar. Kolam, barang siapa yang minum di kolam itu tidak dahaga selama-lamanya. Dan Nabi akan tunggu di kolam itu, akan tengok umat dia. Umat dia yang datang di kolam itu. Nabi tengok. Di sana ada umat Nabi yang dihalau oleh malaikat. Nabi kata, ummati pasal apa? Umat aku jangan halau. Malaikat kata, mudah tahu wahai Muhammad, madza amilu ba'dak? Dia buat apa lepas mu mati? Lepas mu mati dak pakar. Nabi tengok umat dia. Apa tanda umat? Umatnya ialah tanda semayang. Tanda semayang ada, tanda wudu ada, tapi dah ikut Nabi. Ini dihalau di kolam Kautsar pada hari kiamat kelak. Menunjukkan bahawa kita kena ikut Nabi sampai habis. Kita akan bertemu dengan Nabi di kolam Kautsar. Hadis yang akhir daripada bab ini,